kata dia. Biar dia tak nak ikut Islam tu biarlah. Janji kamu ikut Islam. Sebab kalau tuan-tuan semua ikut Islam, siapa pula nak masuk neraka? Itu guru saya cakap. Betul juga ke tak betul? Tak ada, tuan-tuan tu sindir lah dia cakap. Tak betul tak, janji kita. Kemudian kita doa lah selebihnya, tuan-tuan ya. Doa lah selebihnya. Okey tuan-tuan ya. Baik, perkara yang ketiga. Sikit lagi tuan-tuan ya. Perkara yang ketiganya. Tapi yang tadi tuan-tuan sekalian dia, kita doa. Jangan pula tak doa. Doa tu ibadah. Macam ulama-ulama tuan-tuan sekalian, sebenarnya dia doa dia bukan nak benda tu. Ya kalau tak doa pun Allah tahu nak bagi. Selama ni pun tuan-tuan minta semua kau. Tak, selama ni pun tuan-tuan tak minta pun Allah bagi. Betul ya? Yang minta tu lain lagi lah. Yang tak minta pun Allah bagi. Tapi sepatutnya setengah ulama dia doa bukan dia nak yang dia minta tu, dia tahu Allah tahu nak bagi. Kalau Allah tak tahu kena minta dulu. Macam ayah dan mak kita lah. Ayah dengan mak ni, kita tak minta pun dia bagi. Dia tahu apa benda yang perlu diberi pada seorang anak. Tak? Yang kita selalu minta satu benda je dengan mak dulu, minta duit. Lain-lain. Mak dengan ayah tahu bagaimana Tuhan yang maha mengetahui, tuan-tuan. Dia tahu nak bagi apa kat kita. Tapi kita minta tu kerana apa? Kerana ibadah. Maka doa minta redha. Tapi hidup dengan Islam. Tapi kalau doa minta redha dengan Allah, tak hidup dengan Islam, Allah murka. Maka murka tuan-tuan, matilah di mana pun dia akan masuk neraka. Nampak tuan-tuan ya? Baik, yang terakhirnya tuan-tuan sekalian berkaitan dengan kita kata bulan Ramadan syahrul ibadah, bulan ibadah tuan-tuan. Untuk ingatan pada saya, pada tuan-tuan. Dan ibadah ni kalau boleh tuan-tuan, dia makin hari makin meningkat. Jadi tuan-tuan saya nak baca sikit buku ni tadi mukadimah ni, baru nak baca buku ni. Betul yang saya tanya pukul berapa nak berhenti tu. Tahu tu. Itu tak ada. Saya nak ambil poin yang terakhir di sini tuan-tuan ya. Di situ yang kita dah banyak tahu dah. Di sini tuan-tuan sekalian, saya sebuah buku yang saya bawa tuan-tuan untuk meningkatkan sedikit kedudukan ibadah. Ya. Sebagaimana kita cerita tadi, semua yang terakhir. Boleh di kuliah yang terakhir yang tuan-tuan dengar. Ya. Okey, sama ada saya meninggal dulu ataupun tuan-tuan dulu. Wallahualam kita pun tak tahu dah tuan-tuan kan. Kuliah terakhir boleh jadi daripada saya ni ataupun kita semua tuan-tuan sekalian, ataupun sembahyang tadi sembahyang terakhir. Maka bagaimana yang terakhir ni untuk mengangkat sedikit kedudukan. Rakaat yang sama, Quran yang sama, zikir yang sama, tapi nilai zikir itu berbeza. Kawan kita 8 rakaat juga, kita 8 rakaat juga tuan-tuan, tapi tak kena gaya 8 rakaat kita jauh lebih bernilai. Kadang-kadang 8 rakaat dia jauh lebih bernilai. Lepas tu kita pernah tanya tuan-tuan sekalian, satu rakaat Nabi Muhammad SAW tak akan sama sejuta rakaat kita. Nilai dia sama juga yang kita katakan iman. Betul tuan-tuan ni, iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iman dia ditimbang dengan seluruh umat ini. Termasuk siapa? Termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu, semua sekali, Sayyidina Osman. Tuan-tuan, tak boleh menandingi iman Sayyidina Abu Bakar. Nilai iman itu. Sebab tu guru saya kata, saya tambah sikit tuan-tuan ya. Sikit lah. Dia mengajar ni mudah tuan-tuan. Kita berhenti bila-bila masa aja, tak ada masalah. Ya, mengajar ni mudah aja. Wallahu a'lam. Habis kena baca doa dah. Mudah je tuan-tuan, tapi nak tambah sikit je. Guru saya cakap ada satu kali tuan-tuan saya dengar, cuba tuan-tuan gambar sedikit iman ni, nilai dia dalam bentuk wang. Nilai. Ada orang ni iman dia RM5 aja nilai. Iman juga, tapi iman RM5. Ada orang ni iman dia 50% nilai dia. Cuba tanya 50% boleh beli apa? Ada orang ni iman dia RM5. RM5 okey lah, teh tarik, roti canai, nasi lemak sikit tu. Tapi nak belanja kawan tak payah dah, RM5. Tapi ada orang ni nilai iman dia tuan-tuan sekalian 500. Tu agak-agak apa tu? Nilai. Yang tu yang kadang-kadang dia boleh bawa diri dia boleh bawa keluarga dia boleh bawa pula kawan-kawan dia ke rumah Allah mendengar kuliah. Sebab nilai iman dia tu kuat, boleh membawa. Bagaimana kalau iman nilai dia 1 juta kata? Yang tu yang kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia boleh bawa, boleh himpun orang satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Nilai kekuatan iman dia. Nilai. Ya sekarang orang sibuk bicara pasal KPI ni tuan-tuan. Ya, sistem nilai. Nampak tuan-tuan ni? Sebab tu kita kata memang Islam itu sistem dia, sistem nilai. Islam tu dah Islam, kalau kita nak kata sistem apa? Islam tu lah sistem nilai. Orang yang ada Islam, yang ada iman, maka dia layak ke syurga. Yang tidak ada Islam, tak ada iman, dia tak layak ke syurga tuan-tuan ya. Baik, saya nak sebut ringkas 3 perkara tuan-tuan dari sudut peningkatan nilai. Baik, ada orang yang pertama dia ibadah pada Allah.
iaitu orang-orang yang dalam tingkatan ini, tingkatan pertama, mereka mengerjakan sembahyang, puasa dan lain-lain daripada ajaran agama, juga mereka menjauhkan larangan-larangan Allah. Maksud mereka ialah semoga dapat masuk syurga, berbahagia di dalam syurga dan terlepas daripada azab neraka. Maka orang ni ada nilai tak ibadah dia? Ada nilai, tapi nilai yang paling rendah. Nilai paling rendah. Tuan-tuan, memanglah salah tak salah? Tak salah. Saya datang sini, tuan-tuan datang sini sebab apa? Sebab nak dapat pahala lebih. Sembahyang kat rumah dapat pahala, dapat juga, tapi dapat satu kalau sembahyang seorang. Kalau sembahyang jemaah dapat juga 27. Yang kat sini 27 juga. Habis apa beza jemaah kat sini dengan kat rumah? Kan dua-dua 27. Ya, kat rumah 27 rupiah, kat sini 27 dolar. Ingat rumah dia sama dengan rumah Allah. Nampak tuan-tuan? Nilai lain. Sembahyang jemaah kat rumah kita, okey 27 juga. Sembahyang kat sini 27 juga, tapi sama tak? Tak sama. Sembahyang jemaah di Masjidil Haram, nampak? Lain nilai. Tapi dalam sistem yang secara umum yang ulama menulis di sini, kalau kita ibadah kerana nak masuk syurga, kalau kita ibadah kerana nak dapat pahala, kalau kita ibadah kerana tak nak masuk neraka, ibadah kita sah. Ada nilai, tapi nilai paling rendah. Kita baca sikit tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Minta maaf, panjang sikit lagi. Baik, orang-orang dalam tingkatan ini mereka berbuat taat. Golongan kedua tuan-tuan. Golongan kedua. Orang-orang yang dalam tingkatan ini mereka berbuat taat pada ajaran agama, tidak lain maksud mereka kecuali kerana Allah semata-mata. Yang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah, bukan kerana masuk syurga, tak. Kerana Allah. Kalau Allah bagi syurga, Allah bagilah. Kalau Allah tak bagi, itu kerja Allah. Tapi Allah ni, Allah tak mungkir janji. Sebab tu setiap sembahyang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup ini, mati ini segala-gala untuk Allah. Jadi makan kita kerana Allah, tidur kita kerana Allah, tuan-tuan pakai baju kerana Allah. Saya pernah tanya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan pilih duduk belah sini hari ni? Kan memang rumah sebelah tu. Datang belah tu, duduk belah tu lah. Tak, kan dah sebaca, dah sembahyang. Tuan-tuan kerana Allah. Kenapa tuan-tuan pakai jubah hari ni? Kenapa yang pakai baju Melayu hari ni? Kenapa pakai kain hari ni? Kain pula kenapa pakai kain warna merah? Kenapa baju warna biru hari ni? Kenapa putih warna putih hari ni? Kenapa? Kerana Allah. Hari ni nak pergi pasar. Ya, kerana Allah. Ke kerana nak beli ikan? Nampak tuan-tuan? Benda sama je. Memang pergi beli ikan juga. Dia pun beli ikan juga. Tapi kita pergi kerana Allah. Macam mana tu tuan-tuan nak buat? Yang ini nilai dia lebih tinggi walaupun sama-sama 8 rakaat. Tak, bukan benda biasa, bukan benda pelik pun tuan-tuan sekalian. Benda yang tuan-tuan ada ucap 5 kali satu hari. Yang tu yang saya tanya satu ketika dahulu tuan-tuan dalam sembahyang inna salati wa nusuki wa mahyaya kerana-Mu Allah, kerana-Mu Allah, keluar-keluar kerana-Mu Malaysia.